Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Dah ramai ke yang masuk? Ada yang kenal akak ya? Okey. Kita ada 200 orang pada malam ini. Okey, selamat datang kepada Market Outlook ya, Market Outlook under Elitista. Buat pertama kalinya kan, Elitista malam ni buat pertama kalinya akak akan bersama anda dalam Market Outlook. First of all, let me introduce myself. Nama akak Mazni Abdullah. Okey, lebih dikenali sebagai Kak Mazni di kalangan rakan-rakan ECJ dan juga anda yang biasa mengikuti program-program ECJ seperti Dagang Santai. Asalnya akak bersama Dagang Santai, pernah juga bersama Saham 101, dan bagi anda yang pernah menyertai Corporate Exercise Mastery, akak bersama Ridwan, Tuan Ridwan dan juga Coach Jas ya, bersama-sama anda dalam program yang julung-julung kali diadakan. Jadi bagi anda yang pernah menyertai program-program tersebut, mungkin pernah mengenali. Bagi anda yang belum pernah mengenali, ini pertama kali berjumpa dengan akak, salam perkenalan. Please feel free to call me Kak Mazni. Kan lebih orang kata apa, lebih mesra, tak perlu formal ya. Kita malam ini santai-santai sambil melihat market outlook ya, untuk melihat apa yang berlaku dalam pasaran. Sebelum itu ada Coach Jas ya, permohonan maaf daripada Coach Jas. Salam dan maaf dari Coach Jas kerana tak dapat bersama anda pada malam ini kerana tidak ada hal yang tidak dapat dielakkan ya. Okey. Agak-agak apa yang anda nak tahu bila kita bercakap tentang market outlook ni? Tajuk yang diberikan untuk kita malam ni sebenarnya kita nak melihat tentang kejatuhan besar-besaran dalam sektor teknologi kan, dan apakah peluang ataupun adakah ini merupakan satu perangkap dalam sektor teknologi. Awal Najah dah tanya major correction, esok tech tergolek-golek. Okay, we'll see sebab kita tak ada buah kelapa. Before that ya, sebelum nak all in, sabar dulu, kita lihat apa yang berlaku sebenarnya. Okay, kita lihat di Dow Jones dan juga Nasdaq sebenarnya di US bulan ini telah pun bermulanya what we call as a earning season. Apa dia earning season tu? Iaitu di mana syarikat mula mengeluarkan laporan kewangan yang terkini. Dan kalau anda mengikuti apa yang berlaku, tentu anda tahu apa yang baru-baru ini mana Netflix jatuh tergolek-golek kan. Sebab apa? Sebab berlakunya apa yang kita katakan sebagai reaction, market reaction kepada laporan yang berada di bawah expectation. Kalau recall correctly, di mana 5 daripada 7 kalau tak silap ya, laporan suku tahunan dia berada di bawah expectation para pelabur. Jadi menyebabkan orang melepaskan pegangan dan kata apa, melepaskan pegangan mereka dan menyebabkan tekanan jualan, dan kita lihat Netflix jatuh dengan lajunya. Okey. Baiklah, kita berada dalam fasa apa sebenarnya? Ada yang kata market crash dah ke? Kan? Ataupun ada yang adakah ini market correction atau it just a healthy pullback? So agak-agak siapa boleh jawab soalan? Kalau pullback, healthy pullback tu berada dalam range yang berapa persen kejatuhan daripada puncak yang di atas? Ada yang tahu? Ada yang ada jawapan? Markdown. Belum markdown, mungkin baru bermulanya markdown ya.
Okay, ada yang kata 30%, ada kata 20, ada kata 10 to 15. Okay, secara general, secara umum, biasanya kejatuhan di bawah 10% ya. Kita katakan 0 hingga 10% itu dikatakan masih lagi berada dalam pullback yang sihat. But now kita lihat bahawa kejatuhan banyak counter yang telah pun menghampiri 20%. Itu maksudnya dia dah mula masuk ke teritori correction, ya. Dan biasanya kalau melebihi dan daripada 20%, 30% atau more, itu kita mungkin dah into the bearish punya orang kata apa signal, di mana kita katakan itu market crash mungkin, ya. Dan jangan so gung ho about the index, ya. Especially bila kita bercakap tentang kejatuhan ni, melihat pasaran secara menyeluruh, of course kita akan tengok indeks, tetapi kalau kita di Malaysia, satu yang kita kena take note, KLCI kita atau Kuala Lumpur Composite Index kita hanya ada satu aja counter teknologi. Sedangkan kejatuhan yang besar-besaran yang sedang berlaku sekarang ni sebenarnya kalau kita lihat adalah of course yang ada sektor yang memang dah jatuh. Dah setahun dah dia dah markdown, ya, itu fasa. Dia dah markdown dah. Tapi teknologi memang masih lagi dalam fasa uptrend, dan bermula daripada sekitar November tahun lepas sebenarnya, kalau siapa yang follow Coach Jas rapat, you all mungkin ingat pada pesanan Coach Jas bahawa berhati-hati dengan sektor teknologi. Kenapa? Sebab kita nampak bahawa teknologi dia nak pergi tak boleh, nak pergi tak boleh, nak pergi dia patah balik kan. Maksudnya bila dia hit walaupun all time high, ya, dia membuat all time high, maksudnya all time high itu apa? Paras ketinggian yang baru dalam pasaran, tapi lepas tu dia tak boleh pergi. Dia patah balik. Lepas tu dia pergi balik, dia cuba lagi. After a few attempt, ya, selepas beberapa percubaan kita nampak dia tak boleh lepas, dan menyebabkan market retrace dan kembali menurun. Dan kemudian kita nampak bermulanya Januari, kita nampak kejatuhan yang berturut-turut hari-hari. In fact, kalau tak silap akak, bermula daripada awal Januari, 9 hari berturut-turut kita nampak counter-counter berkaitan teknologi membuat penurunan. Betul? So kalau kita kata tadi 10% is a healthy pullback, 20% tu dia dah masuk correction, kemudian 30% or more tu dia dah masuk into the bearish punya ni kan, dan mungkin dah bermulanya markdown phase, ya. Perjalanan dia bukan kata market crash ni berlakunya dalam satu hari. Dia mungkin mengambil masa, dan sorry, ada Nasri yang kat tangan, kenapa Nasri Resan? Okey. Okey. Jadi kata apa, kejatuhan berlaku dalam berperingkat-peringkat, ya. Jadi ada yang kata tech jatuh last 21 Julai. Sebenarnya bercampur-campur, ya, dalam sektor teknologi Malaysia. Kalau kita tengok, ada counter teknologi dalam sektor teknologi sebenarnya yang dah membuat kejatuhan bermula seawal Februari. Ya, seawal Februari, iaitu dah kenapa? Earning season di US bulan 1 kan, Januari, dan kita earning season di Malaysia bermula bulan Februari. Di mana very soon lah kan, Januari dah nak berakhir ni dengan Chinese New Year, dan after Chinese New Year kita akan nampak counter-counter teknologi akan mula membuat orang kata apa, mengeluarkan QR yang terbaru, dan adakah kita akan melihat QR yang bagus atau adakah kita akan melihat QR yang kurang memerangsangkan. So dia mungkin bergantung kepada sektor, subsektor, walaupun mereka dalam kategori teknologi, dan kita kena melihat juga subsektor yang terlibat. Dan kita tahu bahawa bermula daripada tahun 2020 di mana kejatuhan besar-besaran berlaku akibat pandemik COVID-19, tetapi teknologi membuat lantunan daripada sekitar Februari dan sehinggalah recently lah, sehinggalah November, dia masih membuat uptrend sebelum membuat kejatuhan. Sebenarnya counter teknologi dah naik sangat banyak. Ya, ada counter teknologi yang naik sehingga 1000%, ada yang naik 300%, ada naik 500%. So apa yang berlaku sebenarnya, kalau kita lihat, banyak company sebenarnya dikatakan sudah terlebih nilai, overvalue, ya. Dalam keadaan market uptrend yang ni, dia kata apa, bila dia terlebih nilai, itu yang dikatakan punca-punca yang boleh menyebabkan bubble, kan? Sebab bila orang mula merasa, market mula menilai, oh, orang kata apa, nilai company ni rasanya sudah
di luar nilai yang rasional lah kan. Jadi market mula kata okay, this is no longer nilai yang logik lah untuk ni dalam bahasa mudah ni kan. Kak cuba sampaikan dalam bahasa mudah supaya senang you all nak faham kan. Jadi apa yang berlaku adalah orang mula berkata bahawa dia dah hit the peak, dia dah overvalue. So of course ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi pasaran dan akhirnya membuatkan para pelabur mula keluar daripada sektor teknologi dan bertukar kepada sektor yang lain. Okay. When we talk about market crash, apa yang you all tahu tentang market crash? Pernah ingat tak? Boleh bagi apa market crash yang you all tahu, yang pernah you all baca ke, atau yang you all pernah dengar, atau you all sendiri pernah experience ke? Itu kalau you all dah lama dalam pasaran mungkin. Okay, COVID, alright. Subprime 2008, betul, Waniza, itu salah satu. Agak-agak yang paling besar apa? Yang pernah, yang setahu you all lah, sejarah manusia moden ni kan, mortgage tu lebih kurang subprime lah kan. So pernah dengar about Black Monday, Black Thursday, Black Tuesday, .com bubble, Great Depression kan. So apa benda tu? Kalau kita tengok US stock market crash daripada hurun yang the latest ni ya. Di mana kita tahu bahawa Wall Street mengalami crash yang lead kepada the Great Depression pada tahun 1929. Pada tahun 1929 ni sebenarnya berlakunya apa yang kita panggil sebagai Wall Street crash ni, iaitu di mana market jatuh bermula daripada apa yang dipanggil sebagai Black Thursday, iaitu pada Oktober 24. Market jatuh dengan jumlah yang sangat besar, iaitu melebihi 10%. When we talk about 10% ni, dia bukan 10% kejatuhan bagi kaunter syarikat tau, tapi dia bagi indeks ya. So bagi indeks tu kalau 10% merupakan kejatuhan yang sangat besar. Dan bila dia jatuh, bank-bank utama dalam US cuba tahan pasaran dan dia cuba tolak balik. So what they do is actually they go into the market and buy. Buy untuk cuba tahan. Unfortunately, come to Monday, market terus melakukan kejatuhan sebanyak 11% semasa opening. Yang kejatuhan 11% masa opening tu was masa Thursday, then dia trigger bank untuk support. Kemudian pada Monday dia jatuh kembali sebanyak 13% dan follow by the next day Tuesday another 12%. Maksudnya dalam masa 2 hari saja market jatuh daripada paras yang dia dah jatuh daripada paras tertinggi sebelum tu dah around 10%, dia jatuh lagi 25%. Maksudnya altogether lebih kurang dalam 30% lebih kan. Alright. So apa yang berlaku pada waktu tersebut adalah kejatuhan yang sangat banyak, sangat besar tu tidak terkawal. Jadi menyebabkan pasaran panik dan seterusnya dia lead kepada bank pun tak boleh bertahan, kena margin call. So ramailah yang keluar dari pasaran dan pasaran terus tergolek-golek tergolek-golek maksudnya dia jatuh dengan sangat besar. Kalau ikut kita baca sejarah tentang Black Monday ni, perkara tu berlaku pada tahun tahun 1929 dan dia berlarutan sehingga tahun 1932 macam tu. Dan kemudian kejatuhan tu altogether daripada peak yang atas tu sekitar 89%, hampir 90%. So you all bayangkan. Tapi bukan berlaku dalam masa overnight, bukan dalam 3 hari, dalam masa seminggu, tidak dia mengambil masa. Tetapi kejatuhan yang mula-mula yang trigger the bearish punya flow tu berlaku dalam masa berturut-turut for few days yang create panic dalam market dan akhirnya bottom out. Maksudnya dia dah sampai, kita bottom out ni dia dah sampai bawah sampai kita lantai lah, okay, pada tahun 1932 sekitar bulan Julai. Dan inilah orang kata the biggest bear market in Wall Street history. Dan market hanya comeback sehingga November 1954. You all bayangkan berapa puluh tahun tu.
So dia nak hit orang kata apa, the previous high tu, the all time high yang 1929 tu, dia hanya capai balik untuk breakout balik pada tahun 1954. Jadi apa yang berlaku di situ, kita nampak selepas daripada situ dia berlakunya recession dalam beberapa kali, ya, sehingga ke zaman moden ni lah. Okay, so apa yang kita nampak di sini adalah bila berlakunya crash kat sini dan kita dia membawa sehingga recession, ya, the Great Recession 1937 ni, semuanya berpunca daripada tahun 29 ni lah. Dan sehinggalah kembali market recover balik sekitar tahun 58 macam tu, dan akhirnya mula mendaki kembali, jatuh balik masa Kennedy 1962, dan tahun 87 Black Monday, bawa ke mini crash. Yang ini masa ni sebab apa ya, dia panggil apa, flash crash, something like that. Dan recession tahun 1990, ini semua ni macam apa, industri bubble.com ni tahun 2000 kan. Ini semua, tetapi satu yang kita kena ingat, bila dia jatuh tu sebenarnya dia naik lagi tinggi. Dia jatuh tu dia naik lagi tinggi. Cuma apa yang menariknya, sebelum berlakunya kejatuhan besar ni pada tahun 1929, Dow Jones sebenarnya naik tanpa henti, bull market selama 5 tahun. Ya, dia tak turun. You bayangkan euforia kan, 5 tahun tu naik sampai kepada apa kita panggil sebagai bubble lah. Mana company-company yang seperti mana yang berlaku dalam bubble.com ni kan, kalau kita tahu kan, company-company yang harganya dinilaikan ataupun dinilaikan pada suatu value yang sangat jauh lebih tinggi daripada nilai sebenar syarikat, dan akhirnya menyebabkan kejatuhan besar-besaran dalam pasaran kan. Dan kita come to the 2007-2008 mengenai financial crisis, flash crash tahun 2010, okay, mini crash tahun 1999 tu. Kemudian ini apa, kejatuhan-kejatuhan yang disebabkan ni short term sahajalah, sehinggalah kita ada coronavirus tahun 2020. Okay, itu sedikit tentang sejarah apa yang berlaku di US, di mana setiap apa yang berlaku di sana dia kembali ke efek kita punya pasaran lah, terutamanya bila berlakunya kejatuhan yang melibatkan sama ada Dow Jones ataupun Nasdaq. Counter teknologi di Malaysia sangat mudah terkesan. Agak-agak kenapa? Sebab kalau you perasan, counter teknologi di Malaysia yang mana disenaraikan di bawah sektor teknologi adalah counter yang support kepada semiconductor industry. Dan semiconductor industry yang bertapak di Malaysia sejak tahun 1970 merupakan syarikat-syarikat daripada negara Amerika Syarikat, daripada US. So sebab tu kita sangat mudah terkesan ya dengan apa yang berlaku di sana. Dan kita kecil, dia orang besar. So bila berlaku memang sangat mudah untuk orang kata apa, libas pasaran kita sekali. Dia naik, kita belum tentu naik kan. Okay. Cuma satu yang perlu ingatkan everyone, bila kita melihat kejatuhan ni yang sekarang yang sedang berlaku ni, kita nampak di US apa yang sedang berlaku adalah tentang kejatuhan counter berkaitan teknologi. So you all jangan tengok KLCI. Jangan tengok indeks KLSI, indeks KLCI. Sebab dalam indeks KLCI ada 30 syarikat di Bursa Malaysia, di mana kebanyakannya adalah sektor bank. Ada sedikit daripada healthcare dan hanya satu sahaja daripada teknologi, itu pun baru je masuk, which is Inari. Okey. Ramai pemilik Inari nampak? Okey. Ni Inari tengah bagi diskaun. Persoalannya bila kita nak masuk kan? Nak cari pintu masuknya di mana? Okey. Okey. Jadi segala crash yang pernah berlaku tu, dia trigger sebenarnya orang kata apa, pengendali pasaran ni untuk impose control. Sebab itu berlakunya kita tengok kalau kita tengok di bursa, dia ada limit up, dia ada limit down, di mana kenaikan dalam satu hari hanya terhad kepada 30%. Kejatuhan dalam satu hari bagi counter terhad kepada 30% kejatuhan ataupun kenaikan. Kalau pasaran indeks kejatuhan yang akan trigger apa yang dipanggil sebagai circuit breaker. Pernah dengar circuit breaker? Okay, good. Muhammad dah awal dah letak circuit breaker. Ada berapa circuit breaker di pasaran bursa? Siapa tahu? Ada yang tahu? Atau malam ni lah first time saya dengar, Kak. Okay. Pernah dengar? Ada yang kata 2.
Sebenarnya untuk Bursa Malaysia, dia ada 3 circuit breaker di mana dia letak pada level berapa 10%, 20%, 15% dan 20%. Kalau tak salah Sekejap, Kak tengok. Kadang-kadang dah tua-tua ni cepat lupa. Okey. Jadi circuit breaker dia first time dengar ya. Okey. Dulu masa COVID pernah ada, tak ada. Pasaran Malaysia pernah kena sekali tahun 2008. Itu pun sebab dia hit 10%. Bila kita kata kejatuhan ini adalah kejatuhan indeks ya. Kejatuhan indeks 10% masa tahun 2008 itu yang trigger tu adalah kejatuhan sebanyak 130 mata. Okey. Yang dalam masa COVID tu akak rasa dia buat-buatlah kot, mungkin sebab dia takut ada counter yang jatuh tergolek kan. But actually circuit breaker will be triggered bila ada kejatuhan indeks bermula dengan 10%, 20% dan 30% kalau akak ingat correctly. Ya, Allah lupalah pula padahal tadi dah take note on that one untuk share dengan you all. Okey, jadi apa yang berlaku, dia ada kriteria dia. 10, 15, 20. Thank you Zahir. Apa yang berlaku adalah dia ikut timing kalau dalam tempoh masa dagangan daripada pukul 9 pagi itu hingga pukul 11 suku. As long as kejatuhan yang besar-besaran ni berlaku sebelum jam 11 suku untuk orang kata apa pasaran sebelah pagi atau di sebelah petang sekitar 2.30 hingga 3.30 petang, jika berlaku dalam tempoh ni dia akan tutup pasaran selama 1 jam. Okey. Tetapi jika dia berlaku di luar waktu ini, dia akan tutup terus pasaran for the day. Okay? So yang tu yang kita kena tiba-tiba kenapa aku tak boleh jual, aku tak boleh beli? Kan kenapa pasaran macam tak bergerak? Okay. So ini kena tahu. Betul dekat web Bursa ada. Thank you Zahir. So you all boleh check sebenarnya. Kat situ dia ada table dekat web Bursa Malaysia. You boleh pergi kat situ dan tengok bahawa dia ada jadual. Kalau dia trigger dalam satu hari 10%, katakan dia berlaku 10 pagi, dia tutup 1 jam, kemudian sambung dia turun lagi, dia akan tutup terus pasaran untuk hari itu. Tapi kalau dalam satu hari dia terus terjun 20%, dia akan tutup terus pasaran untuk sepanjang hari itulah. So dia akan decide. Itu yang dipanggil sebagai circuit breaker. Kenapa dia buat macam ni? Bukan top glove tak. Untuk counter tu bukan. Itu dia bagi tahu kata technical glitch. Kononnya blackout ke apa macam itulah. Kan, whether is a taktik yang diorang agree ke atau memang sengaja Bursa buat, Allahu alam. Tetapi kalau daripada segi circuit breaker ni memang kriteria dia sebenarnya indeks. Di measure daripada kejatuhan indeks berbanding penutup indeks semalam. So indeks nak turun 10% besar. Kalau macam indeks kita sekarang berada sekitar 1,500, dia nak kena turun 150 mata. Baru 10%, banyak tu. Habis kuat pun last week hari Jumaat akak rasa berapa? 15 mata ada. Kan? Belum besar sangatlah kita punya kejatuhan. So on average about kata dalam 1.5%, 2% tu. Tetapi one thing you all kena take note. Kita dekat Malaysia kita tengok counter sektor teknologi. Kalau kita tengok counter sektor teknologi pula, kalau tengok sektor teknologi agak-agak ada berapa persen kejatuhan counter sektor teknologi? Siapa tahu? Sektor teknologi kita dah jatuh 20%. Perasan tak? Macam 20. Ada yang perasan tak? Mungkin ada yang perasan, mungkin ada yang tak. Okay? Tetapi ini teknologi kita, dia dah naik lebih kurang daripada kejatuhan COVID tu, dia naik lebih kurang 330%. Kemudian kejatuhan dia secara kasarnya lah, sebab 20% already. Maksudnya, dia dah lebih dari beyond pullback, beyond a healthy pullback. Sekarang dia pun dah break dia punya EMA 200 kat sini pun dia dah break dan dia dah slightly pecah 20%. Maksudnya dia dah mula masuk ke teritori market crash. Persoalan dia, counter-counter turun 20% ke? Kalau you all check kan, counter-counter yang dah jatuh, secara ringkaslah teknologi, akak just glance through, if we take a quick check kan, counter-counter teknologi, kita tengok macam Greatech dah jatuh 37%. So maksudnya by counter, ada counter yang memang dia dah macam crash dah. Ya, kita tengok MPI 27%, Penta 30%.
Vitrox 28%, UWC 31%, MI 33%. In fact, ada satu kaunter semiconductor yang telah pun berada di paras minus 58%. Dia dah turun lebih setahun. Ya, yang lain-lain tu akak tak sempat nak cek semua. D-Nex lain Arif. Sebab apa? D-Nex dia uptrend dan dia ada special catalyst yang boost dia. Kenapa? Itu interesting. Mungkin akak akan kupas lebih lanjut sebenarnya masa sesi weekend yang pecah nanti on the semiconductor. Sebab hari ni kalau nak cerita detail tentang D-Nex ni apa dia buat, kenapa yang dia naik tu mungkin hanya boleh brief saja dengan you all lah. Okay, dia ada catalyst sebab that one thing you have to understand, D-Nex ni dia ada minyak dan dia ada orang kata apa, semiconductor sebab dia beli Silterra kan. Okay. Counter apa tadi tu yang akak cakap 50%, yang lebih 50% tu G-Tronic. G-Tronic Globetronics tu. Okay, alright. Jadi ini antara counter-counter yang ni lah. JF Tech tu dia pun sebenarnya 50% dah kejatuhan daripada paras tertinggi. Okay. Kalau bisnes campur-campur nak kategorikan apa? Biasanya kita tengok report dia, kita tengok revenue dia datang daripada mana yang lebih. Sebab dia biasanya dalam QR dia ataupun dalam annual report, dia perlu laporkan ikut revenue from source of business kan. Adakah oil and gasnya, atau adakah teknologinya, atau adakah IoT-nya, ataupun D-Nex ada apa lagi sistem or something like that on IT punya related business kan. Dia ada juga sedikit source of income daripada situ. Dia ada IT dan dia ada IT which is now Silterra will be into part of the technology punya ni lah. Okay, digital service Okay, I can't remember exactly the next punya latest report, tetapi you boleh refer. Benda ni semua free information ni kan, kita boleh refer, semak dia punya quarter report ataupun annual report dan kita akan dapat all those information. Cuma sekarang ni, adakah sekarang apa yang berlaku, you all kena ingat bila market up, dia akan naik macam mana? Dia akan naik higher high, higher low dan higher high. Maksudnya bila dia naik, dia akan menurun dulu, pullback dulu kan? Pullback dulu sebelum dia teruskan kenaikan, betul? Jadi bila dia turun pun, dia akan membuat perkara yang sama. Tetapi the other way around, which is dia turun, kemudian dia perlu technical rebound, kan? Sebelum dia meneruskan kejatuhan ke paras yang lebih bawah. Okay, so apa yang boleh kita ambil peluang? Kalau siapa yang cakap yang ada masa nak tengok market, sama ada peluang yang ada adalah semasa technical rebound. Kalau you berani, you boleh tunggu di situ, boleh membuat jangkaan melalui ilmu technical analysis yang you all ada. Kita boleh tunggu dengan menggunakan teknik buy on dip, for example, bila kita nampak ada tanda reversal. Bukan buy on dip ni kau nampak dia turun-turun, ni dah murah dah kak, dia merah-merah dah 9 hari kau pun beli. Dengan tanggapan dia akan hijau. Sekali kalau dia turun lagi macam mana? Sebab biasanya apa yang turun-turun dia akan berehat. Dan of course ada pelbagai orang dalam pasaran. Ada orang yang merasakan bahawa, oh okey, harga dia sekarang dah more reasonable. Kenapa teknologi yang jatuh teruk sekarang? Kalau you tengok kebanyakan company teknologi yang membuat kejatuhan besar ni, dia berada di paras, kita kata kalau kita lihat PE ratio dia berada di paras yang sangat tinggi. 70 kali, 80 kali. So versus apa? Kita belajar 15 kan? Yang sihat 15, 20 tu reasonable lagi. On average 30 yang kita kata healthy dan acceptable lah. Kan kebiasaannya kita tengok sektor kan? Tetapi teknologi rata-rata berada above 60. So bila dia dikatakan sebagai overvalue. Okay? Sebab dia an uptrend punya sektor. So, one thing kita have to note dalam keadaan pasaran yang sedang jatuh macam ni, peluang sebenarnya ada. Okay? Tetapi kalau you belum masuk, kalau you dalam, you nak buat apa? So, kena cut loss tak? You kena cari jalan keluar. Untuk mengelakkan kerugian yang lebih besar. Dan kemudian you boleh masuk balik kat bawah. Jangan jatuh cinta dengan counter you. Okey? Jangan jatuh cinta dengan counter you, kak. Saya sayang counter di next counter Inari ni kak. Saya tak nak let go dia. Kan jangan. Kan susah ada orang jatuh cinta dengan counter. Tapi depends lah you letak mindset you sebagai apa. Even though if you are an investor dalam kejatuhan macam ni, because we don't know it could be
orang kata apa, a beginning, point permulaan untuk markdown. Markdown tu apa? Maksudnya market akan mula membuat perjalanan kejatuhan ke bawah. Markdown biasa perjalanan dia jauh. Dia mungkin mengambil masa 6 bulan hingga 1 tahun. Okey. Jadi kita kena plan. Cari pintu keluar. Kalau you dah kat dalam, cari pintu keluar. Cut loss, tunggu technical rebound supaya you boleh minimizekan you punya losses untuk keluar. Dan kalau you belum masuk, itulah you tunggu peluang pada saat yang betul, pada nilai yang betul. Kenapa aku cakap nilai yang betul? Itulah kita melihat di mana pasaran mula nampak bahawa kejatuhan ini tadi dia dah hit fair value mungkin, dan pasaran mula rational dan mula masuk kembali. Minat belian mula meningkat kembali dan waktu tu kita boleh masuk semula. So always tunggu apa yang kita panggil sebagai reversal signal lah, ya. Kita buy on dip, kita tunggu reversal signal yang jelas baru kita masuk, bukan tangkap pisau. Ada yang berani tangkap pisau. Tangkap pisau dalam market macam ni memang tembus ke kaki tau. Okey, dan memang akan melukakan kaki you. Bukan senang nak keluar balik, ya. Akak cuba juga tapi sikit kan. Memang dia tembus. So nasib baik cuba sikit sahaja. Ada yang ter-averaging down. Hati-hati. Because why? Jangan average down. Banyak kali dia darah tangan. Dead cat, ya, betul. Sebab kita tak tahu. Mungkin dead cat bounce. Sebab kita tengok hari Jumaat, Dow Jones dan juga Nasdaq membuat cubaan untuk reverse. Permulaan macam excited kan, hari Khamis tu dia dah hijau. Excited akak baru hari Jumaat nak tunggu peluang sekali, tergolek dah rupanya closing merah kan. Malam macam rancak hijau, tiba-tiba closing merah kau, kan. So hari Jumaat pun sama, ada cubaan tapi kembali orang kata apa, kembali merah. Bagi anda yang belum masuk, inilah masanya. Jangan tinggal pasaran, Dalam keadaan market sedang jatuh macam ni, jangan tinggal pasaran. Inilah waktu dia sepatutnya kita sit down, kita duduk, kita kaji syarikat. Lepas tu kita lihat apa syarikat, gantikan buat watch list. Janganlah waktu ni bila market start reverse, kau tengok orang lain dah start post untung, kau dah panik. Counter mana nak beli? Kan? Ramai akan jatuh macam tu. Betul, Najah, RHB bagi tahu keadaan jatuh lebih kurang 1-2 bulan. Ya, kita jangkakan kejatuhan ini mungkin berlangsung sehingga first quarter, mungkin, ya, kemungkinan. Analis pun dia bukan ada a definite answer kan, sebab market ni bukan kita boleh kawal sepenuhnya. Tapi berdasarkan apa yang sedang berlaku, kita jangkakan kejatuhan. Sebab apa? Bagi akak macam ni, sebab kejatuhan US mungkin disebabkan earning, tetapi earning juga mungkin mix. Kemudian Malaysia, kita punya QR akan keluar bulan 2. Jadi reaction kepada tu, tetapi you kena ingat QR is benda yang dah lepas. Apa prospek bagi tahun 2022? Itu yang kita kena faham. Apakah yang menyebabkan kejatuhan yang berlaku sekarang? Is it QR? No, not really on QR. Kalau kita realize dan kita ikuti apa yang sedang berlaku di pasaran, kita dapati bahawa inflation sedang meningkat dengan rancaknya kan. Bukan saja rancak di sana rancak, di sini rancak. Inflation naik mencanak-canak. Kita excited about commodity super cycle. Impact dia adalah super inflation. So bila inflation berlaku, itulah yang menyebabkan orang kata apa yang akan nampak di sini adalah sebenarnya permintaan terhadap barangan macam teknologi ni, dia kebanyakan barang dia affect kita pengguna kan, dan pengguna sekarang berada dalam keadaan di mana disposable income. Apa dia disposable income? Maksudnya duit yang dia boleh belanjakan untuk membeli barang keperluan semakin berkurang. Sebab apa? Sebab kalau di US, stimulus plan pun dah habis. Di Malaysia, kita pun dah habis, di mana EPF punya pengeluaran pun dah habis, moratorium pun dah habis. So bila all these thing dah habis, orang kena mula serve back the loan, orang mula tak ada income tambahan untuk bantu kehidupan kita. Jadi itu yang menyebabkan apa pendapatan yang ada perlu mendahulukan keperluan. Sebab tu orang kata dalam market recession atau market kejatuhan besar-besaran, jadi kebiasaannya belum nampak lagi, consumer staples mungkin menjadi pilihan.
Apa itu consumer staples? Adalah barangan-barangan keperluan utama lah. Mungkin daripada segi orang kata apa, makanan yang food related kan, ataupun any service, telur, okey, gula, betul. Tapi cuma kita belum nampak pergerakan yang besar berlaku kan. Tapi mungkin juga sebab kita di Malaysia kita ada another challenges di mana apabila US menaikkan interest rate, mengikut kefahaman akak, bila interest rate dinaikkan menyebabkan orang mula beralih arah untuk invest in the US dollar. Okay, jadi sebab peluang untuk meningkatkan pendapatan lebih terbuka, tetapi kita pula mendapat tekanan lah, ya, sebab barang jadi semakin mahal sebab kita banyak barang import. Malaysia kurang keluarkan benda sendiri, jadi kita banyak kos pengimportan tu dia jadi mahal, ya, sebab kita import barang walaupun kita deal dengan Vietnam, mungkin kita tak gunakan Vietnam dong, tapi kita sebab Vietnam pun smart, kalau you pergi Vietnam you nak shopping, dia tak nak Malaysian ringgit, dia nak US dollar kan. So things like that, ya. So bila dagangan semua menjadi mahal menyebabkan kos makin meningkat dan barangan dijual pada harga yang jauh lebih tinggi. Betul, dah ada ura-ura bayangan GST akan kembali. Okey, jadi kita orang kata bila keadaan market down, apa yang kita kena buat? Kalau market uptrend, kita cari growth stock, iaitu syarikat-syarikat yang membuat kenaikan dalam prestasi perniagaan dia. Jadi bila market crash, market jatuh, market downtrend, kita mencari counter-counter yang berada di bawah nilai, iaitu counter-counter yang menjadi undervalue. So inilah masa dia. Kalau sebelum ni you rasa counter-counter itu adalah counter yang dah mencecah level kayangan, inilah masa dia untuk kita ambil peluang, kumpul modal untuk menjadi sebahagian daripada pemegang saham counter-counter yang bernilai tinggi seperti Franken, Inari, mungkin Greatech kan. Tetapi kita kena faham bisnes mereka ni sektor apa, subsektor apa. Sektor of course teknologi, ada yang claim sebagai semiconductor, tetapi kalau semiconductor, which part of semiconductor, apakah pengeluaran utama dia, apakah servis utama dia. Okay, so itu yang kita kena faham supaya kita boleh memilih syarikat yang tepatlah, dari sebab kita banyak pilihan kan. So itu yang even hari Jumaat masa dagang santai pun bila ada sedikit kenaikan yang dibuat oleh sektor teknologi, dah ada yang panik. Kak, tak tahu dah mana satu nak pilih. Kan tak tahu dah mana satu nak beli. Okey. Betul, komoditi kita nampak komoditi bergerak minggu lepas dan terutamanya kayu pada hari Jumaat. Dan apa daripada pembacaan Kak, apa yang Kak fahamkan even now, sektor teknologi juga turut terkesan kerana bekalan kayu yang sangat tight dalam market. Kenapa sektor teknologi pula terlibat? Kita cakap tentang kayu. Sebab bila cakap kayu je, you all dalam fikiran mesti cakap tentang, oh okey, perabot. Kan? Betul? Tak semestinya perabot ya. Sebab kayu, dia membuat woodland. Kalau siapa untung woodland limit up kan? Okey. Kayu ni dibekalkan untuk sektor manufacturing dan perindustrian. Ingat tak siapa tahu dia buat apa? Dia buat wood crates tu. Kotak kayu untuk ekspor dan import, dan dia buat apa yang kita panggil apa? Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Pellet. Thank you. Kan dia buat pellet. Pellet kan kayu, adalah sekarang ni pellet plastik. Tetapi kebanyakannya adalah kayu kan, sebab senang dia nak recycle dan sebagainya. So kita nampak Ecomat ada yang saya bagi counter Akak tak ada bagi buy call malam ni, tak boleh. Akak tak dibenarkan untuk beri sebarang buy call. Ya, tak layak pun sebenarnya untuk beri buy call, cuma berkongsi apa yang dilihat di pasaran. So dalam keadaan sekarang, betul you perhatikan counter-counter commodity related. Tetapi bila melihat counter teknologi yang jatuh, adakah kita patut ignore? Tidak. Sebab apa? Counter teknologi yang berada dalam pasaran kebanyakan adalah counter-counter yang mempunyai fundamental yang bagus. Kan? Fundamental yang bagus, bisnes yang bagus setakat ini, peluang potensi yang cerah sebab kebanyakan counter teknologi kita terlibat dengan semiconductor. Dan kalau siapa yang pernah follow Weekend Nyamcha dulu, perkongsian akak dalam Weekend Nyamcha yang sebelum ni, ada 2 siri di mana akak bercerita tentang sektor semiconductor. You all tahu bahawa semiconductor
terlibat dalam setiap aspek kehidupan kita. Kan? Apa barangan sekeliling you yang tak ada semiconductor device? You name it, kan, tak banyak kan. Kebanyakan sebab kita hidup kita penuh dengan gadget, dan as we move forward kita lebih terlibat dengan AI, kita lebih terlibat dengan orang kata apa, automation dan sebagainya. Kereta pun sekarang we talk about EV, dalam masa beberapa tahun lagi akan diperkenalkan electronic vehicle, maka keperluan terhadap semiconductor ni akan sentiasa ada, dan memang sifatnya semiconductor ni adalah bersifat cyclical. Ya, so bila bersifat cyclical maksudnya dia macam roller coaster lah, dia akan ada turun naik. Jadi bila kita bercakap tentang mencari counter undervalue, kan, bila sewaktu pasaran sedang jatuh ni, sebenarnya undervalue stock ni apa? Kalau you all dah pergi kelas, especially those yang pergi sama ada The Protege atau pergi bersama dengan Coach Jas sekalipun, apa yang anda faham tentang undervalue stock? Apa yang anda nampak pada undervalue stock? 5 magic number. Bagus Syamim, you faham. Okay, yang lain, okay, we'll talk about 5 magic number. Apa benda pula 5 magic number, kan? Itulah parameter-parameter, kan, ukuran yang kata apa, yang tentu ukur, yang menilai parameter-parameter digunakan untuk menilai syarikat, untuk menentukan sama ada sesuatu syarikat tersebut berada di bawah nilai yang dikatakan, katakan di fair value dia RM3, tapi sekarang ni dagangan saham dia sekitar RM2 for example. So kita katakan discount lah. Itu yang kita kata beli at discount. Itu yang kita kata sekarang, inilah bila peluang market merah, dia kadang-kadang lebih meriah. Betul tak? You perasan tak kadang-kadang bila indeks hijau, kan, boring je, kan, sebab indeks hijau kebanyakannya counter bank tak syariah, kita tak boleh trade, kan. So memang boring lah, dan pula teknologi favorite. Tapi janganlah kau cari teknologi seperti counter yang selalu di bawah di tapak kaki. Sebab you all say, ini tapak kaki kat mana ni? MQ-Tech, kan, apa lagi yang sekarang ni banyak XOX ke whatsoever, kan, counter XOX kan banyak, ada 3, kan, XOX Net lah, XOX Tech lah, XOX lah, sampai akak pun dah confused company apa sebenarnya, kan. Dan ARBB, Magpie pun dah tukar nama, kan, Firdaus. Jangan you cari Magpie lagi. Kalau you ada counter Magpie dah tukar nama dah. Okay, so those are the counter yang akak rasa dalam keadaan macam ni jangan tengoklah, rugilah. Kita tengok counter yang kita tahu ada projek, ada prospek yang bagus, revenue yang bagus, performance, prestasi. Kalau you buat CanSlim tu, you tahu bahawa growth, of course kita bercakap dalam keadaan market downtrend, mungkin you tak boleh expect continuous growth untuk the past 3 quarter for example, ataupun the last 2 quarter, ya. Tetapi melihat pada 5 magic number, mungkin kita akan melihat counter-counter yang kita akan jumpa counter-counter yang berada di orang kata paras diskaun yang pada bawah nilai. Tak pasti nak pilih yang mana Kak Mazni, banyak harga diskaun lah, kan. Sebab tu kena buat watch list. So bila buat watch list, you identifykan counter-counter yang you rasa you faham. Itu kena study business, kena study prospek. Macam mana nak tahu bisnes, nak tahu prospek? Itulah dia kita membuat homework. Homework tu buat apa? Buat CanSlim atau membaca quarter report. Biasa kalau dengan Koja kita baca quarter report. CanSlim tu kita buat juga, tapi kita sekali imbas sahaja. Kalau you all pakai KLSE screener, you all boleh sekali imbas, lalu you dah boleh nampak CanSlim dan 5 magic number di situ. Sangat mudah, ya, untuk membuat penilaian. Tetapi yang kita lebih nak faham adalah prospek syarikat. Sebab kita sedang memilih syarikat yang berada di bawah nilai, tetapi kita bukan nak beli kerana keadaan dia sekarang ataupun performance yang lepas, tapi kita nak beli untuk potential performance yang akan datang. So counter mana kita nak beli? Itu yang kita kena faham. Ya, so of course kita tak ada jawapan yang definite, sebab mungkin ada macam Najah mungkin suka counter-counter berkaitan semiconductor OSAT for example. Mungkin ada orang yang suka dengan counter berkaitan EV. Ada orang yang suka counter yang lebih volatile. Ada orang yang tak ada masa nak tengok, bekerja full time. So you mungkin nak memilih counter yang lebih stabil dan naik dengan naik dengan lebih mudah dikawal, dengan kadar kenaikan yang
moderate kan, lebih tenang kan, dia naik tenang, naik kan, you pun tak panik kalau nak jatuh kan. Dia tak adalah buat kejatuhan macam apa SM track for example, naik slow, turunnya kau seminggu punya candle dia telan. Okay. So those were some of the tips yang Kak boleh share dengan you all. Pada malam ini bila kita bercakap tentang apa yang perlu kita lihat. So ada soalan, kalau you all nak bertanya silakan, insya-Allah Kak boleh menjawab. Kaunter goreng hangit. Kalau boleh dalam keadaan masa tengah merah, elakkan kaunter goreng hangit. Sebab kaunter goreng hangit ni dia memang hangit dia hangit sangat tu kan. Kadang-kadang kuali tu sampai dia lekat kat kuali. Tak mampu you all nak cuci nanti. So berhati-hati. Tapi kalau ada nampak peluang, you all tahu dari segi teknikalnya, you all tahu dari segi fundamentalnya, tak salah kan. So macam mana nak tahu? Waktu ni lah yang dikatakan sebenarnya keadaan pasaran macam ni, kita belajar mencari ilmu, mencari ilmu. Macam mana nak mencari ilmu? Tak kisahlah kelas free ke, macam ni kan, sesi free you all follow. Ada kelas yang berbayar, silakan, tak kisah, pilihan masing-masing. Malah sebab tu juga di mana kita tahu dekat Weekend Yamcha for example tu salah satu channel, kita ada saham 101 untuk orang yang betul-betul basic. Dan in fact di ECJ kita ada corporate exercise mastery. Kita fokus kepada company-company yang membuat corporate exercise. Kalau you all tahu, company-company yang boleh bertahan ni dalam keadaan market tengah jatuh ni adalah kerana company ada melakukan some major corporate exercise. Salah satunya macam Cetera lah, Dinex ya. Cetera dah pula. Okay, Dinex contoh dia. Sebab tu dia walaupun berada dalam counter technology dan juga oil and gas, padahal oil and gas nak pergi tak pergi, teknologi sedang tergolek-golek, tapi dia boleh bertahan, malah dia naik dengan laju. Okey, dah tukar nama Elitista, betul-betul, sorry. Di Elitista, thank you Teja. Okey, kita dah tukar kepada Elitista untuk memberi nafas baru, semangat baru kan. Selain itu akak dengar coming soon they will do fundamental mastery, fundamental analysis mastery, apa kita panggil sebagai FAM, dan juga technical analysis mastery. Ramai orang minat technical analysis sahaja. Kan especially yang lelaki suka technical je, dia nak tengok chart aja. Sedangkan dalam keadaan macam ni, bila market sedang jatuh, you tengok chart memang you tahu dia downtrend. Kan? Itu orang yang tak tera, yang bukan chartis mencakap ni, yang tak tera technical pun akan nampak. So apa yang akak lebih suka adalah waktu kita melihat gunanya ilmu memahami fundamental analysis dan juga memahami corporate exercise. Kan? Dan biasanya pilihan raya efek market, yes, efek, tapi susah nak dijangkakan. Sebab apa? Kejap akak jawab soalan Wan Sabri tanya pilihan raya efek market macam mana. Kalau kita tengok 2018 efek yang sangat besar. Sebab apa? Sebab Malaysia tak pernah kalah kan, UMNO BN tak pernah kalah kan. Tiba-tiba 2018 kalah. So kejatuhan mendadak, dan salah satu counter yang sangat stabil favorite iaitu counter MyEG. Jatuh dengan banyaknya, tergolek-golek kan, sehingga hit limit down tahu. Okey, itu counter MyEG. Sebab apa? Sebab orang tahu bahawa MyEG dia related dengan government waktu itu. Jadi bila bertukarnya kerajaan, orang menjangkakan bahawa dia akan hilang banyak benda lah. Jadi untuk akan datang susah nak jangka. Terus terang kat cakapnya susah nak jangka. Sebab kerajaan sedia ada pun kita tak tahu, tak boleh nak baca. Yang lawan dia pun sama je kan. So Malaysia boleh, betul. So at the end of the day, I also don't know how to answer. Adakah kerajaan akan datang lebih baik? Mungkin juga tiba-tiba berlaku sesuatu yang drastik pun kita tak tahu. So berhati-hati kerana dijangkakan, ada yang kata dijangkakan pilihan raya akan berlaku soon dalam bulan 7. Ada yang jangkakan mungkin akan delay. Tetapi Johor dah bubar semalam. Kan? Johor dah bubar kan? Ada orang Johor kat sini. You all nak kena balik mengundi kan? Johor dah bubar semalam tiba-tiba. So banyak perkara yang mungkin di luar jangka boleh berlaku. Jadi tadi ada yang tanya, Kak Mazni, adakah dalam waktu macam ni lebih baik pegang cash? Kalau you tanya akak, ya, jawapan akak rasa itu yang paling selamat. Tidak masuk mana-mana, tetapi jangan tinggal market. You belajar.
You belajar, you kaji company, you baca tentang syarikat yang you berminat, ya. Jadi pegang dulu cash, itu yang lebih baik. Sebab apa? Pada harga sekarang yang you rasa diskaun, kalau you tengok secara kebanyakan kaunter teknologi sedang berada pada para support yang kuat. Tetapi para support ni hari tu dah ada bocor sikit, lepas tu dia lantun balik. Dia cuba bertahan. Okey, adakah cuba bertahan ni mampu besok dia nak teruskan ataukah dia akan terkena tempias sebab Nasdaq tergolek hari Jumaat. So akak jangkakan besok pagi-pagi buka dia mungkin terjun dulu. So kalau market buka pagi-pagi terjun, you all jangan ikut terjun Tenang dulu. Tenang. Sebab apa? Biasanya market lepas dia terjun tu dia akan cuba tolak balik. Always remember, kalau kita dah tersangkut kat dalam, nak keluar, kita kena tenang, jangan panik. Sebab kalau kita panik, itulah kita jual aja tiba-tiba dia naik balik. Kan? So kita boleh kurangkan kerugian kita dengan bertenang dan mencari pintu keluar yang mengurangkan kerugian kita. Okay? Alright. ESG pun penting diambil kira. Ya betul Najah, ESG, tetapi kalau kita faham kebanyakan kaunter dalam sektor semiconductor dan teknologi, mereka sangat comply dengan ESG. Ya, kaunter-kaunter berkaitan semiconductor dia kena patuh. Sebab apa? Dia ada audit. Ya, dia ada ISO yang dia kena patuh. Dia ada sebab US ni sejak tahun 80-an lagi perkara ini merupakan perkara yang telah pun diberi perhatian. Maka bagi akak tak nampak ada masalah di situ untuk kaunter-kaunter yang berkaitan semiconductor. Tetapi kaunter-kaunter yang berkaitan dengan EMS mungkin akan ada challenge when it comes to ESG, seperti mana yang berlaku pada kaunter-kaunter healthcare, ya. Sebab banyak kaunter glove ni local kan, dia local company mungkin yang membawa budaya kerja local, very local. Jadi ESG mungkin kurang diberi perhatian yang telah menyebabkan di mana minggu lepas kita lihat tiba-tiba counter Top Glove, counter Supermax jatuh dengan banyaknya kan. Supermax kalau you realise pada hari Jumaat turun dengan banyak disebabkan oleh kontrak dia untuk Canada telah pun di-terminate, ya. Sebab apa? Sebab kontrak di Canada itu ditamatkan atas isu ESG yang belum selesai. Okay? Alright. Inflation effect to technology semicon company macam front end future earning. Macam mana inflation? Inflation bila macam inflation akan menyebabkan harga barangan naik. So kalau to the business biasanya cost akan meningkat. To the consumer demand akan berkurang, ya. Daripada pengguna akan berkurang. Jadi akhirnya akan menyebabkan the chain reaction kepada the seluruh supply chain system tu, dan akhirnya akan menyebabkan orang kata apa, semua yang berada dalam rantaian orang kata apa, pengeluaran produk tu akan terkena sama. Jadi inflation ni sebenarnya nak kata good or bad akak pun bukan pakar ekonomi, so I reserve my comment on that for now. Sebab dia berlaku, dia ada cause and effect lah kan. Sebab bila barang harga terlampau tinggi akan menyebabkan kos sara hidup sangat meningkat dan akhirnya orang akan jadi ramai orang akan susah. So mungkin syarikat tak mampu nak menanggung kos dan akhirnya mungkin ada syarikat yang akan rugi. Ada syarikat yang mungkin akan untung dalam keadaan inflation ni. Mungkin kalau dia pengeluar, for example pengeluar steel, bila harga meningkat mungkin dia akan untung. Tetapi orang yang menggunakan steel akan menghadapi masalah. Seperti construction mungkin akan menghadapi masalah sebab kos akan meningkat dengan sangat besar, menyebabkan company akan kerugian ataupun keuntungan company menyusut dan akhirnya menyebabkan ramai mungkin kehilangan kerja, dan jika tidak dikawal akan lead kepada recession yang lebih besar. Maksudnya masalah ekonomi yang lebih besar, unemployment akan meningkat dan bawa kepada pelbagai masalah ekonomi. Ya, dan of course akan affect kita punya stock market. Mungkin kita continue sedikit lagi. Jika anda ada soalan, akak bersedia untuk menjawab apa soalan yang anda nak tanya sebelum kita menutup market outlook malam ini. Jangan tanya akak, esok kaunter apa nak beli? Esok kaunter apa nak tengok? Atau sektor apa kita nak tengok? Okay. Tadi akak dah sebutkan sebenarnya kalau you all boleh tangkap. Okay. Oh, ada lagi yang akan tanya. Ada lagi soalan yang akak tak jawab Tag effect inflation sebab supply chain lah ya. Interest rate effect
kepada inflation dan seterusnya kepada supply chain. Ada yang tanya kat kaunter Atta Ames, kenapa? Apa komen kat kaunter Atta Ames? Atta Ames ni dia disebabkan oleh ESG. Yes, masalah ESG tu yang menyebabkan Dyson, iaitu pelanggan dia yang terbesar mengambil tindakan membatalkan I would say contract, maksudnya order yang Dyson berikan kepada Atta Ames, yang impact kepada revenue dia lebih daripada 70%, sekarang ni akan dipindahkan kepada rival dia lah. So rival dia adalah SK Press dan juga VS. Okay, VS dan juga SK Press. So Atta Ames, adakah Atta Ames akan berjaya nak revive balik kedudukan dia? Dia hilang a substantial revenue daripada Dyson. So kat situ dia akan menyebabkan challenge yang sangat besar untuk Atta Ames recover. Kalau dia dapat customer baru, fine. Inilah yang berlaku pada JCY. Kalau you study JCY, ketika dia sedang menaik dan tiba-tiba dia jatuh sebabkan oleh dia hilang satu customer yang substantial. So kat situ you hati-hati. Jangan you nampak Atta Ames naik, you terus kejar. Sebab kemungkinan harga yang sedang naik itu disebabkan oleh buyback oleh syarikat. Mungkin usaha daripada pemilik syarikat atau pemegang substantial shareholder dia untuk mengawal kejatuhan yang lebih besar. Jadi hati-hati kerana kaunter ni terlibat dengan satu isu yang agak besar, which is isu ESG dan kehilangan order daripada main customer. Walaupun quarter 1 mungkin tidak terlibat, mungkin quarter 2 onwards dia akan hilang pendapatan daripada Dyson. So kat situ ada dua isu besar yang dia kena resolve. Ya, sampai bila sektor teknologi akan naik balik? Jangkaan. Kalau tanya akak jangka kita tengok sampai end of first quarter, tapi akak jangkakan mungkin juga boleh melarat sehingga middle of the year. Okay. Kenapa? Sebab sektor teknologi ni sekarang ni bergantung kepada permintaan pelanggan untuk barang-barangan teknologi. Dan dia ada sektor dia ada sektor yang akan naik, yang akan terus naik, subsektor daripada teknologi ni. Ada subsektor yang mungkin akan terus turun. Itu yang kita kena faham bisnes dia. So dia tidak ada jawapan teknologi akan naik by tidak, sebab dalam sektor teknologi itself dia ada subsektor yang banyak. Ada yang akan serve software, ada yang buat design, ada yang buat semiconductor OSAT, ada yang hanya supply equipment. So all those things kita kena faham untuk memahami apakah potensial yang mungkin berlaku, apakah efek daripada pasaran sedia ada. So whatever it is all started back from demand daripada market. Kalau consumer tak spend, tidak adalah permintaan, dan bila tidak ada permintaan, maka all this supply chain akan affected. Itu yang asas yang paling simple yang you kena ingat. Okay? Tag effect sebab interest rate naik, sebab tag memerlukan modal besar, kebanyakannya loan dari bank. Right, betul to certain extent. Dan apa yang akan nampak sebenarnya adalah retail ataupun investor punya shift fokus shift kepada sektor yang memberi pulangan yang lebih tinggi lah. Kan, kalau interest rate naik tu kita nampak banking dah jatuh teruk. So people mula move daripada teknologi kepada banking sector for example, supaya dia boleh mendapat return yang lebih baik. So basically it's a sectorial shift jugalah kat situ. Okay. Ahmad Suhail bagi satu komen yang bagus di situ. Alright. Ada soalan lagi? Kayu boleh tengok. Russian and Ukraine. Kalau war jadi, energy will raise price. Bab energy ni agak tricky sebab kita jangan lupa China dengan US. Itu tu dua kuasa besar tu belum berbaik tu. Di mana kita tahu bahawa dua kuasa besar ni, China dalam ketika market down ni dia mengumpul, dia ada reserve minyak yang besar. Anytime kalau dia release, energy price boleh tumble je. So dan adakah hanya Russia dan Ukraine tu yang mengawal pasaran dunia? Agak rasa tak. Jadi adakah energy will raise price? Harga minyak ada berada tertinggi dalam tempoh 7 tahun. Kalau tu minyak bergerak tak? Kan?
Kaunter minyak tak banyak bergerak kan. Kalau bergerak pun mungkin 2-3 sen sahaja. Dan apa yang kita kena faham kalau we talk about oil and gas di Malaysia, oil and gas seperti mana yang Coach Just selalu berkongsi dengan anda, counter oil and gas di Malaysia bukan berasaskan daripada sumber minyak semata-mata. Hanya ada a few yang akan mendapat impact yang positif daripada harga minyak yang meningkat. Di next salah satu melalui investment dia di Indonesia tu, Hibiscus, ini yang direct dengan minyak dengan Carimin yang akak ingatlah. Yang lain tu macam Dayang, Uzma adalah lebih kepada servis. Okey, Barakah mungkin apa lagi? Jangan sebutlah Valesto, Sapura Energy tu semua giant kan. Besar, berat. Dia nak naik susah dan dia punya hutang besar. Walaupun you all nampak dia punya projek bilion-bilion, hutang dia pun bilion-bilion. Dan Sapura Energy pun fair value dia analis letak 3 sen. Kau nak beli ke? Nak naik setengah sen pun susah. So hati-hatilah. Jadi bila market dalam keadaan market macam ni, kita sebenarnya advantage tau. Walaupun harga kita nampak market tergolek, advantage pada kita adalah kita boleh memilih banyak counter yang berada di bawah nilai. Adakah akan berlaku bargain hunting? Yes, of course. Sebab manusia kan berbeza-beza. Ada orang yang menganggap, okay, price ni already a fair value to me. I think it's worth for me to go in and invest. Ada orang yang mungkin dia akan investor. Time ni lah dia saut, dia simpan untuk 2 tahun atau 3 tahun akan datang. Ada orang trader, hari ni beli, hari ni nak kaya. Kan? Kita lah tu kadang-kadang kan. Beli pagi, petang nak naik 10%. Kadang-kadang berlaku, kadang-kadang tak berlaku kan. So, kita kena, jadi perbezaan manusia inilah yang menyebabkan berlakunya volatility dalam market dan harga turun dan naik. Alright. Electric vehicle, electric vehicle merupakan salah satu fokus kebanyakan negara. Policy towards green environment, towards green energy kan. Jadi EV adalah salah satu sektor dalam counter teknologi yang akan rasakan akan walaupun terkesan dengan kejatuhan harga sekarang, tapi mungkin akan rebound antara yang akan rebound laju. One thing you all kena realise, counter teknologi bila dia jatuh, dia rebound laju. 10 sen satu hari, 20 sen, 30 sen satu hari itu biasa. Ya, itu seronok dia counter teknologi kalau kita faham. Kenapa harga minyak naik banyak tapi counter minyak tak naik banyak pun? Macam mana nak explain Banyak kali dah Coach Just explain ni. Permintaan lah kan. Permintaan akak rasa masih belum back to normal lagi. Masih banyak lagi walaupun negara border dah buka tapi masih lagi terkawal. Masih lagi ada negara yang belum membuka border dia. New Zealand for example belum buka border. PM dia baru nak kahwin terpaksa batalkan. Omicron dia spike kan. So Omicron lagi mengganggu. Kita in between jadi gangguan kan kepada market. Jadi menyebabkan a lot of uncertainties ni yang menyebabkan pasaran masih orang kata ada ketidaktentuan. Jadi kat situ permintaan minyak pun belum balik kepada paras yang sebelum kejatuhan yang besar sebelum COVID dulu. Ya. So faktor supply and demand jugalah. Dialog is a stable company from the fundamental wise. For me, it's a good company. Cuma counter minyak ni, I'm not the expert. So I reserve to comment further on kebanyakan counter sebab I just know quite the surface lah. Ya, counter Pak Karim itu different issue because Pak Karim ni related dengan isu yang besar berkaitan dengan audit, which is audit reflecting the integrity. So bila integrity is relate kepada trust. Adakah you nak invest counter yang you tak ada trust kan? So of course dia akan affect you punya kepercayaan kepada syarikat tu bila you nak letak duit you kat situ kan. Sapura ada 3 sen. Kau nak beli simpan jangan. Dia berat. Ada 16 bilion kot share dia. Okay, Coach Just dah share oil and gas betul. Weekend yang macam lepas betul tapi kali ni tak ada, kita tak sentuh oil and gas. Tapi kalau you all nak, akan tak pasti diorang jual lagi ke tak video tu. Okay, counter pengangkutan. Pengangkutan bergantung pada harga freight charges kan. Minggu lepas kita nampak ada spike sebab kenaikan freight charges katanya. The details I'm not into the details sangat, tetapi kita nampak macam macam ada isu yang memberi kesan positif kepada kenaikan harga lah. Ada catalyst yang menolak harga-harga counter transport ni untuk spike further. Ya, so sektor pengangkutan boleh diperhatikan.
Kak, sorry nak tanya, Wood ada sentimen apa lewat masuk? Okey, Aisyah. Wood bagi Kak lebih kepada permintaan terhadap macam perabot, yes, of course salah satu, dan salah satunya daripada manufacturing, di mana ada satu artikel yang Kak terbaca adalah di mana wood crates ataupun pellet menghadapi shortage yang besar dalam sektor-sektor pengilangan, ya. Disebabkan oleh MCO kan, supply pun dah tak ada. Alright. Petrochemical downstream, ya, Izhar. So petrochemical akan di-explain oleh pakar dia, bukan pakar dekat untuk petrochemical. Dan akak rasa petrochemical ni bukan favorite kan. Ramai orang dia tak berapa into ni. One of my favorite was LC Titan lah dulu. Okay. Untuk counter tag, apa nasihat akak untuk trigger bottom line for entry untuk growth stock? Dia kalau downtrend dia tak jadi growth dah, ya. Tetapi what if kita jumpa counter yang growing, growing in term of revenue dan juga profit, tetapi harga dia jatuh disebabkan oleh sentimen sekarang. Catalyst catalyst, of course you kena alert, Saiful, you kena alert on the catalyst, what's going on. Tetapi technical tu yang penting, mencari di mana berlakunya reverse signal yang kuat. Dan reverse signal yang kuat, bagaimana juga breakout memerlukan volume untuk mengubah trend. Begitu juga bila counter dah jatuh, dia nak ubah trend dia ke atas, dia perlu adanya volume yang kuat untuk membuat reversal dan breakout daripada bawah tu kan, breakout resistance, untuk kembali meningkat ke atas. Okay. Dan trust me, counter technology, kalau you tak study, memang you rugi. Because you boleh nampak kan, masa dia kejatuhan COVID tu, dia jatuh dengan laju lebih kurang 40% kejatuhan indeks teknologi, dia naik balik lebih 330%. Alright. Okay, so kita dah hampir jam 11. Akak harap sesi malam ni, minta maaf atas segala kekurangan. Okay, maklumlah akak orang baru, okay, bukan pakar macam Coach Jaz. Tapi harapnya sesi malam ni bermanfaat kepada anda semua. Terima kasih kerana terus menyokong Elitista. Dan jangan lupa, siapa yang belum join Elitista, akak rasa most of you dah masuk Elitista, atau mungkin daripada ECJKS Info Center, you boleh klik masuk ke channel Elitista. Dan siapa yang ada kita kemampuan untuk enroll kelas-kelas yang ditawarkan, silakan dialu-alukan. InsyaAllah Coach Jaz dan the team berusaha untuk memberi yang terbaik, lebih nilai lah, ya. InsyaAllah program-program Elitista under value. Okay, program-program under value. Okay, so thank you so much kerana bersama dengan akak pada malam ini. Have a good good trading next week, ya. InsyaAllah besok kita lihat apa yang berlaku di pasaran. Sama-sama kita belajar. Selamat malam and have a good rest. Thank you.